Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam segmen Ahlan Ya Ramadan bersama dengan Sembang Santai bersama Dr. Pakar. InsyaAllah pada petang ini kita menjemput yang berbahagia Dr. Haji Alias Dahalan yang merupakan pakar perubatan oftalmologi yang akan mengupas berkenaan dengan tajuk katarak dan kerosakan mata disebabkan oleh diabetes. InsyaAllah pada petang ini kita akan cuba bersama-sama dengan pakar kita yang special kita bawa untuk bersama-sama berkongsi pada petang ini. Assalamualaikum doktor. Sihat hari ini doktor? Ya. Alhamdulillah. Okay. Doktor, hari ini special doktor nak bawa tajuk sebenarnya. InsyaAllah saya dengar doktor akan membicarakan tentang diabetes dan ada kaitan dengan mata. InsyaAllah mudah-mudahan isu kesihatan pada bulan Ramadan ini kita angkat dan kita jadikan sebagai satu budaya kita dalam kita menjaga kesihatan dalam seluruh tubuh. Semalam kita berbicara tentang gastrik di perut. Hari ini kita naik sedikit untuk bicarakan tentang bagaimana yang ingin doktor perkatakan berkenaan dengan diabetes dan mata. InsyaAllah dengan itu majlis mempersilakan doktor yang berbahagia doktor untuk memberi perkongsian pada petang ini. Terima kasih Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, topik kita yang sebenarnya yang luas ialah diabetes dan penglibatan mata disebabkan oleh diabetes. Sebenarnya bila kita bercakap pasal diabetes dan mata, kita lebih tumpu kepada pelibatan retina disebabkan oleh penyakit ini. Walaupun katarak boleh berlaku lebih kerap di kalangan orang-orang yang ada diabetes, tetapi orang yang tiada diabetes pun ada masalah yang sama dan luas juga pelibatannya. Jadi tumpuan saya pada petang ini lebih kepada bahagian retina. Okey, diabetes adalah satu penyakit yang melibatkan segala anggota tubuh badan kita. Kenapa? Sebab orang yang ada diabetes, akhirnya sistem saluran darah mereka akan rosak, akan terjejas. Sebab saluran darah ini berada di seluruh badan kita. Semua organ ada saluran darah, jadi akhirnya semua organ sistem kita akan terjejas. Bukan saja di mata, bahkan otak, jantung, buah pinggang, kulit, saraf semua akan terjejas oleh diabetes. Ya. Dan yang ketaranya ialah disebabkan mata kita digunakan untuk penglihatan. Jadi apa yang berlaku oleh diabetes di mata, kita akan sedar sebab kita melihat. Jadi bila dia masuk ke retina, dia akan mengganggu penglihatan kita dan ini kita akan dapat kesan lebih awal daripada pelibatan sistem-sistem lain. Bila kita dah tak nampak, kita tahu. Terus immediately kita akan sedar. Orang yang ada kencing, yang ada masalah buah pinggang, dia makan masa sebelum dia sedar bila dah teruk. Ya. Jadi itulah sebagai pendahuluan. Dan bagaimana pelibatan retina oleh diabetes. Kita tidak menerima akibat diabetes ini serta-merta setelah kita diberitakan kita ada penyakit diabetes. Sebenarnya perubahan ini mengambil masa dan kebanyakan perubahan ini berlaku di kalangan pesakit yang telah mengidap penyakit ini lebih daripada 10 tahun. Sebagai average-nya, orang yang mengidap kurang pada 10 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun mungkin belum ada apa-apa penjejasan kepada retina. Tetapi kebanyakan mereka yang setelah 10 tahun lebih mengidap penyakit ini, dengan perlahan-lahan matanya akan terjejas. Dan bukannya terus tak nampak, tidak ya. Perubahan ini berlaku sedikit demi sedikit dan tak semestinya pasien akan sedar apa yang berlaku. Secara umumnya, kita boleh bahagikan penglibatan retina itu pada dua bahagian.
ataupun dua fasa. Pertama ialah apa yang kita panggil retinopati yang bukan proliferatif ataupun yang tidak proliferatif, dan yang kedua, fasa yang keduanya ialah retinopati proliferatif. Okay. Slide. Sorry. Jadi dari fasa yang pertama atau peringkat pertama, diabetes yang melibatkan retina kita sebut sebagai non-proliferative diabetic retinopathy dalam bahasa Inggeris, dan dalam bahasa Malaysia mungkin kita boleh interpret seperti retinopathy diabetes yang tidak atau yang bukan proliferatif, ya. Peringkat yang kedua ialah retinopathy diabetes proliferative. Nanti perbezaannya ada satu saja perbezaannya, iaitu di peringkat proliferatif ada timbulnya saluran darah yang tidak normal tumbuh di dalam retina kita. Kita nak kontrol lah. Ustaz boleh kawal slide ke Ustaz? Ustaz tak dengar. Ustaz boleh besarkan skrin PowerPoint. Dah besar dah, teruskan je. Boleh. Tak full page. Ini paling besar. Dia paling besar. Silakan. Okey. Jadi pertama kali saya akan bincang pasal retinopati yang bukan proliferatif ataupun non-proliferative diabetic retinopathy. Okey. On to the next slide ya. Saya tak dapat nak kawal slide ni. Saya punya mouse tak boleh kontrol. Okey. Ini ialah gambar retina yang diambil khas oleh satu kamera yang special. Bahagian retina ini bahagian belakang retina. Seperti yang kita tahu, mata kita seperti bola kan. Jadi kita tak dapat melihat seluruh retina sebab bentuk sphere mata kita tu. Jadi ini yang kita dapat lihat, 30% bahagian retina yang duduk di belakang. Yang bulat ini adalah pangkal ataupun permulaan saraf optik yang macam berakar-akar. Ini adalah saluran darah. Yang tebal ini ialah vena ataupun vein, dan yang halus sedikit yang warna pink itu adalah arteri. Di sebelah pangkal saraf optik ni ada nampak kelihatan satu kawasan yang merahnya kuat, kadang-kadang dia gelap pada biasa. Ini adalah bahagian makula, dan makula adalah pusat kepada retina. 95% aktiviti penglihatan kita berlaku di bahagian makula ini. Yang walaupun banyak kawasan di tepi ini, tapi yang paling sensitif adalah kawasan makula. Jadi kalau apa-apa berlaku di kawasan makula ini, penglihatan kita akan terjejas dengan teruk ya. Okey. Setelah beberapa tahun mengalami kencing manis ataupun diabetes, penyakit ini akan menjejaskan saluran darah kita, iaitu bahagian capillary. Capillary adalah satu network yang
berduduknya di antara arteri dan vein, ya. Dan network ini sangat sangat widespread, ya. Dan ia adalah saluran darah yang sangat halus dan ia mempunyai dua lapisan sel-sel. Lapisan dalam kita panggil endothelium dan di luar kita panggil pericyte. Dan dua-dua lapisan ini sangat penting. Tetapi orang yang mengidap kencing manis, lapisan pericyte ini, sel-sel yang duduk di kawasan pericyte ini akan mengalami kerosakan dan kematian, ya. Dan akhir sekali akan berlaku di mana bilangan pericyte ini sangat-sangat berkurangan. Fungsi pericyte sebenarnya ialah dia seperti support, ya, untuk saluran darah. Sekiranya pericyte ini berkurangan, saluran darah itu akan collapse, ya. Dia akan kempis ataupun dia tak ada structure, dia tak kukuh. Jadi dia akan collapse. Dan bila pericyte ini berkurangan, ia juga akan menyebabkan nipis. Lapisan saluran itu jadi nipis dan air, garam, protein dan sebagainya boleh melimpasi dinding-dinding saluran darah kapilari ini. Jadi pada permulaannya apa yang akan berlaku disebabkan oleh kelemahan pada dinding-dinding kapilari ini, ia akan gelembung. Okey, ini gelembung disebabkan oleh kelemahan kepada dinding ini. Dan bila dia gelembung, sudah tentu mungkin dia pun nipis juga. Jadi dia akan mengalami kebocoran. Maknanya air, garam, lemak-lemak termasuk kolesterol, protein boleh terlepas daripada dinding-dinding saluran darah ini yang ia terkumpul di dalam retina. Maknanya ada kebanjiran berlaku di kawasan retina yang mengandungi protein, lemak selain pada garam-garam, ya. Okey. Okey, ini adalah retina. Okey, ini adalah peringkat awal di mana retina telah terlibat oleh diabetes. Kalau kita lihat ada bintik-bintik merah, inilah yang gelembung-gelembung yang saya tunjukkan tadi. Dan selain pada itu, disebabkan gelembung itu dia nipis, sel-sel darah merah pun boleh melimpasi gelembung-gelembung ini dan terkumpul di retina. Jadi yang halus-halus ini mungkin gelembung daripada saluran dan yang besar sikit ini adalah darah yang telah melepasi kawasan-kawasan yang nipis di kapilari ini. Dan selain pada itu kita boleh nampak lemak-lemak yang kuning-kuning ini adalah lemak termasuk kolesterol yang terkumpul di sini. Bila kita buat angiogram, kita boleh lihat yang microaneurysm atau gelembung-gelembung itu nampak menyala oleh difluorescein. Ya, difluoresce, bila kita inject difluorescein, yang gelembung-gelembung aneurysm itu akan nampak cerah. Ya, dia nampak macam bulat-bulat. Ini adalah aneurysm yang halus. Saluran darah yang escape, dia tidak menyala macam aneurysm, dia hanya nampak gelap saja. Jadi itu cara kita bezakan sama ada itu perdarahan ataupun merah-merah itu disebabkan oleh aneurysm. Okey. Nah, apa akan berlaku setelah air, lemak, protein terkumpul di sini? Saluran air yang cair akan meresap kembali ke dalam saluran darah, meninggalkan lemak, protein yang tak dapat nak larut dalam air itu, dan ini akan terkumpul di bahagian retina. Ini adalah bahagian makula yang saya sebutkan tadi, yang gelap itu. Sekiranya bengkak itu meliputi kawasan makula, bahayanya ialah penglihatan kita akan sikit demi sikit terjejas. Di sini kita boleh lihat yang lemak itu hampir kepada kawasan makula tapi tidak masuk di kawasan makula lagi.
walaupun dia tidak masuk tetapi bahayanya ada. Sekiranya kawasan ini merebak ke kawasan tengah retina, ia akan menambahkan risiko untuk pasien ini berlaku pengurangan penglihatan beliau. Jadi walaupun jauh, ia adalah signifikan dan kita kena perhatikan betul-betul dan bertindak sekiranya ia bertambah ataupun meluaskan pelibatan ke kawasan makula. Ini adalah satu misalan pendarahan nampak di sini dan kolesterol yang tertumpu. Sebahagian daripadanya telah menyeberang dan masuk ke kawasan makula. Dia bulat Okay. Perkara ini selalunya akan berlanjutan sikit demi sedikit. Sekiranya pengawalan diabetes kita tak bagus, sekiranya kita punya kolesterol tinggi, kumpulan kolesterol di retina itu boleh bertambah lagi sikit demi sedikit dan sekiranya ia mengancam kawasan makula, kita kena buat sesuatu. Lagi satu perlu kita ingat, di mana ada kolesterol, di situlah ada kebocoran darah dan di sini adalah penuh dengan air. Ini bermakna kawasan yang di mana ada kolesterol, retinanya bengkak, tebal kalau berbanding dengan kawasan yang tidak ada kolesterol. Kolesterol hanya boleh berlaku di kawasan di mana saluran darah itu bocor. So kalau di sini tak ada kolesterol, maknanya saluran darah itu tidak bocor dan dia tak ada banjir dan retina ini tebalnya sama seperti normal berbanding dengan kawasan yang di mana ada kolesterol. Okay. Cara kita merawat keadaan begini, pada mulanya rawatan pelibatan retina oleh kolesterol ini ataupun bila dah melibatkan kawasan makula, keadaan ini kita panggil makulopati. So di mana bila makulopati berlaku, kita kena rawat ataupun kalau kita tak nak rawat, kita kena observe ataupun teliti perkembangannya. Pada permulaannya, mungkin 30 tahun dahulu, cara yang ada pada masa itu hanya satu saja ataupun dua. Pertama, kita kena kontrol diabetes kita dan berharap dengan kontrol yang baik, yang ketat, kolesterol ataupun bengkak akibat berlakunya kebocoran ini akan berkurangan. Tetapi ke belakang ini ada lagi satu kaedah rawatan yang telah dimulakan mungkin sejak kurang daripada 10 tahun yang lalu, iaitu melibatkan injection anti-vascular endothelium growth factor. Dia banyak jenis anti-VEGF, saya panggil VEGF sebagai singkatan. Banyak jenis-jenis anti-VEGF yang kita boleh gunakan. Ada yang sangat mahal, ada yang murah dan ada yang sederhana kosnya. Dan sejak kita mulakan rawatan dengan injection anti-VEGF kepada mata, terus ke dalam mata, efek injection ini jauh lebih berkesan daripada melakukan laser ke atas kawasan-kawasan retina bengkak yang berhampiran dengan makula. Jadi ini gambaran menunjukkan terkumpulnya kolesterol di kawasan yang berhampiran dengan makula, dan bila kita buat angiogram, kita boleh nampak saluran darah halus ini dia kembang, dan selain daripada itu ia pun bocor, dan warna putih ini melambangkan ada kebocoran di kawasan
yang terjejas, ya. Dia biasanya fluoresin ini dia masuk, dia stay dalam saluran darah, dia tidak keluar. Tetapi di makulopati di mana saluran darah yang halus ini mengalami kebocoran, fluoresin dia bocor dan keluar dan memenuhi ruang retina. Dan kebanyakan pesakit disebabkan oleh kawalan yang tak bagus. Kadang-kadang walaupun kawalannya tak begitu, masih bagus lagi, progression boleh berlaku dengan penambahan kolesterol, dan bila ada kolesterol, bengkak bertambah di kawasan retina, ya. Bengkak akan bertambah. Okey, ini lagi satu gambaran yang kita boleh buat dengan special alat-alat OCT. OCT dia boleh ambil gambar dan boleh proses kawasan yang bengkak, dan dia boleh buatkan satu contour diagram dan menunjukkan di mana kawasan di retina yang terlibat, ya. Okey, ini gambar retina seorang pesakit. Dia mengalami diabetic retinopathy yang jenis bukan proliferatif, yang menyebabkan bengkak di kawasan mengelilingi ini kawasan makula, ya. Ini makula dia seperti kawah. Jadi keliling makula itu adalah bengkak, ya. Dan 2 bulan kemudian bengkak ini telah bertambah dan menjadi macam ada satu dom, yang berisi air menutup kawasan makula itu, ya. Jadi pusat retina ataupun lekuk makula itu tak dapat nak dilihat disebabkan oleh terlalu bengkak. Dan pesakit ini telah dirawat dengan menggunakan injection anti-VEGF, VEGF, dan sebulan selepas injection dilakukan, kita boleh nampak yang bengkak tadi, ya, di mana kita tak nampak lekuk retina makula itu nampak kempis, dan timbul sudah lekuk tu dalam tempoh sebulan. Jadi ketebalan retina pada awal tadi daripada tahap putih paling tinggi sekali dah jadi merah, dan kita boleh nampak pusat makula, selepas sebulan. Alhamdulillah. Okey, ini lagi satu example di mana seorang pesakit yang mengalami non-proliferative diabetic retinopathy dengan penglibatan makula, dan kawasan makula yang lekuk ini dikelilingi oleh air ataupun bengkak, dan pasien ini juga telah dirawat dengan menggunakan injection anti-VEGF, dan sebulan selepas dia diberi injection, nampak pusatnya tu berkembang lebih luas, kawasan tebal makula yang di peringkat merah dan putih dah menjadi hijau di sebelah sini, dan ada sedikit ketinggalan bengkak itu di sini. Tak habis sama, tetapi kita boleh nampak kesan daripada injection yang dilakukan. Kalau kita tidak buat rawatan di sini, apa akan berlaku? Urat yang bengkak akan akhirnya terjejas fungsinya. Jadi kalau fungsinya ada berkaitan dengan penglihatan, maknanya penglihatan kita akan merosot sikit demi sikit, ya. Jadi orang ataupun pesakit yang tidak sedar yang mata mereka bengkak seperti ini, akhir sekali mereka akan datang di peringkat di mana mereka sudah tidak nampak, ya. Jadi di sini saya nak tekankan pentingnya orang yang ada kencing manis, di mana mata mereka perlu diperiksa sekurang-kurangnya sejak bermula kencing manis itu, diabetes itu tiap-tiap tahun. Sebab bila berlaku perkara macam ini, ia tidak memberi apa-apa simptom, ia tidak sakit, pada permulaan penglihatannya normal, dan disebabkan perubahan kepada penglihatan itu berlaku sikit demi sedikit, kadang-kadang pesakit tak sedar.
dalam tempoh beberapa bulan, dia sikit demi sikit pada dia normal. Tak banyak beza hari ini dan semalam. Dan tak banyak beza hari ini dengan beberapa hari yang sudah. Jadi dia tidak sedar yang penglihatannya itu telah merosot. Kecuali setelah diberitahu oleh doktor tentang apa yang berlaku di mata. Jadi itu yang penting antara rawatan orang-orang yang ada kencing manis, di mana ia perlu menjumpa doktor secara regular supaya doktor kesan apa yang berlaku di retinanya sebelum pasien sendiri mengesannya. Sekiranya pasien sendiri yang mengesan benda ini, selalunya ia sudah terlewat. Dan kadang-kadang bila sudah terlewat, kesan daripada rawatan itu kurang. Kedua, kemungkinan banyak kerosakan telah berlaku kepada retina ini sebelum rawatan dimulakan. So walaupun rawatan akan membantu, tetapi disebabkan adanya kerosakan yang permanen kepada saraf-saraf di retina itu, jadi improvement kepada penglihatan pesakit seperti ini mungkin tak boleh mencecah 100%. Ya. Ada setengah hanya dapat 50% saja daripada normal. Jadi ini seterusnya apa yang berlaku. Okey. Sekarang kita pindah kepada retinopati proliferatif. Okey. Now kita balik kepada raja yang saya tunjukkan awal. Di peringkat proliferatif, non-proliferative stage, kita menekankan berlakunya kebocoran kepada saluran darah yang halus ini. Kebocoran yang menyebabkan air, lemak, protein keluar melempah daripada saluran darah. Seterusnya, bila biasanya dengan berlanjutan penyakit diabetes ini, selain pada kebocoran, saluran darah yang halus ini mengalami kesempitan. Ya, dia menjadi sempit. Banyak sebab-sebab punca-puncanya. Umpamanya sel-sel platelet, blood clot, dia melekat di dinding-dinding saluran darah itu dan menyebabkan dia menjadi lebih narrow dan akhirnya sempit. Dan akibat daripada kesempitan ini, saluran darah ini tidak dapat mengalir darah yang secukupnya daripada jantung kita. Ya. Jadi ini bermakna retina, sel-sel retina yang yang menerima darah daripada kapilari ini akan mengalami kekurangan darah yang sampai kepada mereka, dan akibat kekurangan darah yang sampai, kekurangan oksigen kepada sel-sel ini berlaku. Sel-sel retina adalah di antara sel-sel yang sangat aktif berfungsi di dalam badan kita. Okay. Selain pada otak. Jadi sel-sel retina ini sentiasa memerlukan oksigen. Kalau oksigen tak cukup, ia akan menerima padah dan sel-sel ini akan lemah dan akhirnya akan rosak dan mati. Ya. Jadi bila kesempitan ini berlaku dengan meluasnya, timbul pula satu komplikasi di mana saluran darah yang baru akan tumbuh. Ya. So ini adalah rupa saluran darah seperti akar ubi. Dia merebak dan menjala, dan ini adalah kesan akibat retina tidak menerima oksigen dengan mencukupi. Ya, akibat daripada kesempitan. Nah, selain pada kesempitan ini, kebocoran yang saya bincangkan awal terus berlaku juga. Jadi retinopati yang bukan proliferatif dan retinopati proliferatif ni dia boleh overlap. Ya, dia boleh overlap. Jadi orang yang ada saluran darah ini mungkin ada kolesterol, merebak, merata-rata dan retinanya bengkak disebabkan oleh kebocoran juga. Dan apa implikasi ataupun akibat adanya saluran darah yang tidak normal ini? Okey. Walaupun saluran darah ini banyak, dia nampak kelihatan banyak, tetapi ia tidak boleh berfungsi seperti normal.
maknanya dia tidak boleh deliver oksigen seperti saluran darah yang asal, yang asal ada. Tapi yang lebih malang lagi, saluran darah ini dia sangat rapuh. Dia sangat rapuh dan mudah pecah. Jadi salah satu daripada komplikasi ringkat ataupun fasa ini ialah perdarahan yang berlaku tiba-tiba di dalam mata. Di dalam mata di bahagian retina. Di bahagian retina. Jadi inilah jenis komplikasi yang boleh menyebabkan pasien ataupun sakit mengeluh tiba-tiba tak nampak bila bangun daripada tidur. Kerana sebelum tidur nampak retinanya normal, tetapi di masa dia tidur perdarahan boleh berlaku dan menutup kawasan makula ini. Bila makula tertutup, seperti saya katakan, bila terjejas makula, penglihatan tiba-tiba jadi gelap. Jadi ini yang berlaku pada pasien ini, penglihatan jadi tiba-tiba kurang. Nampak sedikit saja sini tetapi tidak seperti biasa. Maknanya muka orang pun tak dapat nak kenal. Nak tengok televisyen lagi susah. Apalagi nak membaca lebih susah lagi. Jadi, ini satu komplikasi daripada timbulnya saluran darah yang tumbuh ini. Okey, kadang-kadang dia berdarah dan darah itu dia berkembang dengan luas menyebabkan jerubu. Pasien boleh melihat sesuatu tetapi macam melihat dalam satu asap yang tebal. Bergantung kepada berapa tebal asap ini, berapa tebal asap ini, kelihatan dia boleh jadi bagus ataupun sangat tidak bagus. Kadang-kadang dia tidak tidak merebak macam ini, tidak merebak seperti asap. Dia digambarkan seperti dia beku di atas retina. Ini boleh berlaku di permulaan perdarahan. Beberapa hari kemudian darah ini akan cair dan dia mula meresap dan masuk ke dalam bahagian depan dan menyebabkan kelihatan jadi kabus. Okey. Nak diingatkan, ini ialah kawasan makula. Kalaulah perdarahan ini tidak menutup kawasan makula, pasien hanya nampak bayang-bayang hitam dari perdarahan itu, kelihatannya masih baik lagi. Kalau bahagian pusat atau makula ini tidak terjejas. Okey, umpamanya yang ini bahagian makula ataupun pusat. Jadi banyak kolesterol di kawasan pusat yang kita boleh lihat perdarahan itu berlaku bukan di atas makula ataupun pusat tetapi di kelilingnya. Jadi pasien macam ini dia boleh melihat seperti sehari sebelum, hanya dia nampak bayang-bayang hitam yang bertaburan bila dia boleh melihat sesuatu. Nampak bayang-bayang hitam. Bayang hitam adalah darah yang menutup kawasan retina. Dan ini pun sama juga kawasan perdarahan di mana vitreous ataupun gel yang dalam mata itu nampak macam berasap ataupun kabus. Okey, itu satu. Perdarahan adalah satu komplikasi daripada kehadiran saluran darah itu. Okey, selain pada perdarahan, apa akan berlaku kepada kepada saluran darah yang tumbuh ini ialah ia akan menjadi scar ataupun dia akan menjadi serat. Dia akan menjadi parut. Jadi mulanya ini adalah merah dengan akar-akar vessel baru yang aktif. Akhirnya dia akan matang, dia menjadi serat. Okey. Kalau dia tak berdarah, kita akan nampak serat-serat putih yang duduk di atas retina. Okey. Inilah ataupun scar yang mulanya bermula daripada saluran darah yang tumbuh dan apabila jadi matang, ia jadi fibrous tissue. Okey, ini saluran darah yang mulanya merah, sikit demi sikit dia menjadi kelabu sebab adanya fibrous tissue ataupun parut yang replace saluran darah yang mula-mula yang asal itu. Timbulnya fibrous tissue ni ataupun tisu serat
sama seperti apa ni, parut sama. Dia akan mencengkam retina sebab fibrous tissue ni dia memang tradisional dia akan mengecut. Jadi bila dia mengecut, dia akan meneramas ataupun menarik retina dan terangkat retina daripada base dia dan menyebabkan retina itu lekang, tertanggal daripada dia punya base. Jadi ini menyebabkan retinal detachment. Jadi itulah komplikasi yang kedua daripada kehadiran saluran darah. Pertama, perdarahan. Kedua, menjadi fibrous tissue dan menyebabkan tertariknya retina di mana ia berada, menyebabkan retina itu terangkat. Bila retina itu terangkat, ia akan menjejaskan penglihatan dengan teruk. Jadi, cara-cara nak rawat. Pada 20-30 tahun yang dulu, yang ada pada kita hanyalah laser, selain daripada menasihatkan pesakit untuk cuba kawal kencing manis, kawal darah tinggi, kawal kolesterol dan sebagainya untuk mengurangkan kesan daripada komplikasi tadi. Jadi laser adalah satu modaliti yang mula-mula kita gunakan untuk merawat. Jadi ini lagi satu gambaran di mana abnormal vessel tumbuh di sini dengan banyaknya. Dan ini adalah laser dan ini adalah saluran darah yang tumbuh. Jadi kita laser di kelilingnya dan kita laser di keseluruhan retina. Mengelilingi pusat. Ini pusat. Jadi kita laser di tepi, di atas, di bawah dan di sebelah sini juga, yang sebelah. Jadi dengan membuat laser, kita boleh perhatikan yang saluran darah ini akan kecut. Sel new vessel yang tumbuh itu akan kecut. Tapi malangnya bila dia kecut, maknanya dia menjadi matang dan dia menjadi fibrous tissue ataupun scar. Jadi selain pada mengecut, komplikasi baru diakibatkan oleh adanya scar tissue di sini boleh menyebabkan penglihatan kita di dalam bahaya juga. Ini laser, kita keliling kawasan, kita tinggalkan kawasan pusat ini aja sebab pusat ni penting untuk melihat, jadi kita tak boleh laser. Kalau kita laser pusat sekali, maknanya tak nampak langsung lah. Sebab yang ini kita nak jaga. Kita tak nak, kita hanya laser di keliling. Dan selepas beberapa minggu, bulan, kita boleh nampak perubahan kesan laser itu daripada bintik-bintik kelabu macam ni, dia menjadi ada pigmen hitam menjadi parut. Jadi ini kesan laser lama bandingkan kesan laser yang baru macam ni, warnanya grey, dan selepas 2 minggu ataupun 3-4 minggu kita nampak kesan daripada parut-parut yang ditinggalkan oleh laser. Okey. Jadi komplikasi kepada mata akibat proliferative retinopathy, pertama dengan adanya tisu serat ataupun scar di retina menyebabkan ia menarik retina, menyebabkan detachment kepada retina. Kadang-kadang selain pada detachment, perdarahan pun berlaku serentak. Jadi selagi ada darah yang macam ini dan dengan adanya tisu serat di sini, penglihatan tak akan bertambah baik. Jadi ini adalah kes-kes di mana pembedahan dilakukan kepada mata ini. Pertama, untuk membersihkan darah-darah yang ada. Jadi darah ini dia termasuk di dalam gel mata, dan gel yang dipenuhi darah tidak mudah clear balik seperti gel normal. Jadi untuk memulihkan penglihatan, gel itu dipotong, dibuang dengan menggunakan pembedahan kaedah kita panggil vitrectomy. Kita remove vitreous
gel yang ada dalam mata bersama dengan darah-darah yang ada itu sekali, dan di masa yang sama kita memotong tisu-tisu serat ini, memotong untuk mengurangkan tarikan yang tisu-tisu ini berlaku ke atas retina di bawahnya. Okay. Bila kita dapat memotong tisu-tisu ini, tarikan kepada retina akan berkurangan dan retina itu akan jatuh balik ke tempat asal. Okay. Dan setelah sekiranya berjaya operasi ini, sikit demi sikit kelihatan akan recover, tapi prosesnya sangatlah slow dan lambat. Kadang-kadang adanya tisu macam ini menyebabkan retina itu keras. Walaupun sudah dipotong, retina itu jadi stiff. Dan kebanyakan kes-kes macam ini, pakar bedah boleh menggunakan gas untuk menolak balik lapisan retina ke tempat asal, ataupun menggunakan silicone oil. Ya, dimasukkan silicone oil untuk menggantikan gel yang asal, dan dengan adanya silicone oil dia akan menolak retina ke tempat asal. Dan selepas 3 bulan pembedahan dilakukan, silicone oil ini boleh disedut keluar. Kalau menggunakan gas pula, kebanyakan gas, ada gas yang akan hilang dalam tempoh seminggu, dan ada juga gas yang berada di mata dalam sampai tempoh 3 bulan. Yang itu tak perlu kita sedutkan, gas itu akan perlahan sikit demi sikit akan berkurangan. Tapi selagi ada gas dalam mata, kelihatan masih kabur. Sehingga tak ada gas ataupun air, barulah kelihatan tu clear. Sama juga dengan silicone oil. Selagi walaupun retinanya nampak berjaya dirawat dan jatuh balik ke tempat asal, tapi silikon dia mengganggu kemasukan cahaya ke dalam mata dan kelihatan pasien tidak terang sehingga silikon itu dikeluarkan. Okay. Lagi satu sakit perdarahan tisu serat di sini, perdarahan, dan kes ni dua-dua belah pasien yang sama, dua-dua belah mata berlaku, dan disebabkan berlaku dua belah mata, pasien tak nampak. Jadi kes-kes macam ini di mana dua-dua mata tak nampak akibat perdarahan perlu dilakukan dengan segera sekurang-kurangnya supaya pasien dapat bergerak balik dengan cepat selepas pembedahan. Ya. Kalau kita nak tunggu untuk darah tu hilang sendiri, kadang-kadang makan bulan, dan walaupun darah tu hilang, penglihatan tak boleh recover kalau dibandingkan dengan kes-kes di mana pembedahan dilakukan dan darah ini dibersihkan. Okay, lagi satu situasi di mana pembedahan boleh membantu membetulkan retina yang tertarik di sini, membuang darah yang terkumpul di dalam mata, dan akhirnya dimasukkan silicone oil ataupun dibubur gas untuk menolak retina ke tempat asal. Ya. Okey, itu dia ceritanya retinopati diabetes. Pertama, yang bukan proliferatif, yang kedua yang di tahap proliferatif, dan cara-cara kita merawat dalam masa kini. Jadi ini saya pulang balik pada Ustaz Zul. Okey, alhamdulillah Doktor di atas perkongsian sebenarnya pada petang ini, sangat bermanfaat sebenarnya kepada kita. Alhamdulillah Doktor, banyak benda-benda yang saintifik yang saya boleh tengok. Sebelum ni kita jarang melihat mata kita sendiri. Pada petang ini saya sangat excited sehingga kan saya fokus betul-betul. Ini bahagian mata belah mana kan? Semua bagai alhamdulillah. Okey Doktor. Cuma insya-Allah pada petang ini kita cuba go through kepada komen-komen yang ada, agak menarik komen-komen. Cuma kadang-kadang kita lihat sekarang ni orang zaman dulu jarang untuk pakai benda ni, pakai spek kan, cermin mata ni jarang. Tapi sekarang ni dah jadi norma baru mungkin. Dah jadi satu kebiasaan dah. Jadi mungkin
doktor boleh terangkan daripada sahabat kita. Assalamualaikum Dr. Alias. Bagaimana nak bezakan antara rabun dengan katarak? Kadang-kadang kita sekarang ni yang tiba-tiba macam saya daripada sikit jadi banyak, lepas tu nak bezakan antara rabun dengan katarak. Fakta yang mudah sekali ialah umur. Macam mana? Okey. Fakta apa yang utama? Umur, ya. Kalau kanak-kanak umur 5 tahun tak mungkin ada katarak. Kebanyakan katarak berlaku pada seseorang individu yang umurnya 55 ke atas dan common lagi tua lagi common. Jadi 60 ke atas tu memang tahap di mana katarak dah ada, pasti ada. Jadi kalau nak kita umur 65 tahun, mata kita dulu terang sekarang kabur, itu mungkin asalnya katarak, ya. Orang-orang yang menggunakan kacamata ataupun dia rabun sebab kacamata, biasanya dari umur awal-awal lagi dia dah rabun, ya. Dan bila diberi kacamata dia terang. Kalaulah pakai kacamata tak terang, maknanya itu bukan rabun yang biasa, ada punca lain yang harus kita teliti balik, investigate, ya. Okey. Maksudnya sekarang ni jika ada apa-apa berlaku, kena jumpa rawatan lah untuk cepat-cepatkan dapatkan rawatan. Doktor, ada satu soalan lagi berkenaan dengan, mungkin agak related juga dengan apa yang dibincangkan, iaitu Assalamualaikum. Nak tanya, boleh ke guna IMO kalau ada katarak? Ni satu isu besar juga ni kan. Okey. Kadang-kadang orang tak faham kan. Okey, silakan doktor. Okey, sesiapa yang gunakan IMO, bila beli IMO di kedai-kedai runcit, kita tengok, ya, IMO tu ada macam-macam jenis. Ada IMO untuk mata kering, ada IMO untuk mata merah, ada IMO untuk apa, untuk gatal, macam-macam. Jadi bukan satu jenis. Jadi orang yang tak tahu, dia ada matanya tak, katalah mata dia kesat ataupun gatal, dia beli untuk mata merah, tak ada kesan lah. Kedua, dia gatal tapi dia beli untuk mata kering. IMO yang jenis untuk mata kering mungkin tak berkesan. Walau macam mana pun, ya, IMO ini dia bukanlah satu ubat yang berdaftar dan dikawal, ya. Maknanya dia tidak mempunyai bahan-bahan aktif khusus untuk rawatan yang disyorkan. Maknanya dia untuk mata kering dia special dan melembabkan mata. Untuk alahan dia akan menghilang gatal. Dia tak ada mempunyai apa-apa bahagian kimia khusus untuk menghilangkan gatal. Ya, jadi itu sebab siapa-siapa boleh pergi tanpa apa-apa kawalan pun. Tak ada had. Nak minum pun tak ada apa, tak mati. Sebab tak ada kesan-kesan sampingan. Ya. Jadi apa yang saya maksudkan, untuk rawatan sebenarnya dia punya efek taklah seperti yang kita mahu. Ya, kalau betul-betul nak, sama ada berjumpa dengan doktor ataupun pergi ke farmasi, tanya mana untuk mata kering, mana untuk gatal. Mungkin itu lebih better kalau tak sempat nak jumpa doktor. Ya. Jadi IMO tu tak boleh menghilangkan katarak. Kalau boleh hilangkan katarak, klinik mata dah lama tutup. Okey, alhamdulillah. Terima kasih di atas jawapan doktor berkenaan dengan IMO ni boleh tak hilang katarak? Jawapannya tak boleh lah. Sebab seperti mana yang doktor sebut tadi, dan kita sendiri pun dalam konteks kita, untuk orang awam kadang-kadang seperti mana doktor sebut, mungkin saya pun baru tahu berkenaan dengan jenis-jenis IMO tu sendiri, untuk mata kering, untuk mata merah, sebagainya. Tapi apabila kita pergi ke kedai, ke mana-mana farmasi, kita pergi beli, kita cakap nak IMO macam tu je, terus diberi kan. Dan setengah tu memang ada tanya, tapi kita pula tak boleh pergi, tak boleh lebih-lebih sebab kita tak arif. Tapi rasanya kalau pergi farmasi, dia tak jual IMO. Tak jual. Tak jual. Tak jual kedai runcit. Tak payah surat. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih doktor di atas penerangan. Okey doktor, kita terus lagi kepada soalan. Ini ada satu soalan yang mana doktor sebut berkenaan dengan mata hitam tadi. Ada bitik-bitik hitam. Ini ada soalan daripada Normah Nordin berkenaan dengan sedikit. Assalamualaikum. Saya doktor. Dia ada soalan ni. Doktor,
kita ada katarak di kedua-dua mata hitam, apa perlu saya buat? Kalau ada. Doktor, kalau ada katarak di kedua-dua mata hitam, apa yang perlu kita buat? Okey, bila penyakit mengeluh melihat benda-benda hitam yang berterbangan di mata, dia sebenarnya bukan katarak. Walaupun katarak kadang-kadang dia nampak seperti benda hitam. Bezanya benda hitam yang biasa yang pesakit yang tak ada katarak nampak adalah berkaitan dengan gel di dalam mata, bukan dengan katarak. Ya. Gel kita ni dia dari lahir dia jernih, tetapi apabila kita dah mula meningkat umur, dia hilang kejernihan dia. Jadi kita boleh nampak gel-gel ini seperti rambut, kadang-kadang kita nampak seperti bintik-bintik macam lalat, lebih teruk nampak macam lipas, dan kadang-kadang nampak macam cincin pun ada. Jadi bintik-bintik hitam itu kebanyakan bukan katarak, walaupun ada orang mengeluh yang mempunyai katarak dia nampak benda hitam. Tapi kehitaman di katarak dia statik, dia tak berubah, dia macam tu, dia tak bergerak sangat. Tapi kita yang hitam-hitam yang nampak selalunya yang orang kata macam rambut-rambut berterbangan ataupun nampak macam nyamuk, lalat, yang itu adalah asalnya daripada gel mata, bukan daripada katarak. Apa nak buat dengan gel macam tu? Doalah dia akan hilang. Apa akan berlaku? Gel-gel yang asal benda-benda hitam yang asal daripada gel ini, dia akan beralih tempat. Mula dia duduk di belakang mata kita. Bila dia duduk di belakang, bayangnya sangat jelas. Tetapi sebab gel-gel ni dia elastik, dia akan berubah ke depan. Sebab dia elastik, dia macam getah. Dia tak boleh tinggal dalam. Sebab lama dia kecut. Bila dia elastik, dia kecut, dia naik ke depan. Jadi bila dia pergi berubah ke bahagian depan, bayangnya jadi kabur. Jadi kita kurang perasaan dia. Walaupun dia ada di mata. Hanya bayangnya tak seperti mula-mula berlaku. Begitu. Okey. Okey doktor, terima kasih di atas penerangan berkenaan dengan soalan yang dikemukakan oleh Normah Nordin ini. Okey doktor, kita teruskan lagi soalannya. Ini agak menarik daripada sahabat kita. Ada dua soalan doktor. Apa beza antara rabun dan katarak? Itu soalan yang pertama. Dan yang kedua, adakah mereka rabun berpotensi untuk mendapat katarak? Terima kasih doktor. Ini isu besar juga ni. Saya pun pakai spek juga tu ni. Rabun takut juga sebenarnya saya. Bila kita sebut rabun, adakah rabun disebabkan oleh tak pakai cermin mata ataupun dulu terang dah umur 60 tahun baru rabun? Itu bezanya antara katarak dan orang yang rabun disebabkan oleh tak pakai cermin mata. Orang yang tak pakai cermin mata, rabun biasanya dari peringkat awal. Umpamanya dia rabun jauh. Kanak-kanak yang rabun jauh, dia baca nampak. Dia boleh baca buku yang halus dia nampak, tapi jauh tak boleh. Maknanya kalau dia baca buku dia happy. Tapi kalau ajak dia main bola, dia tak mau. Sebab dia tak dapat kejar bola. Sebab bola tu jauh tak nampak. Kanak-kanak macam ni, kalau nak ajak dia main bola, pergi ke kedai optician, ukur. Ukur sama ada dia memerlukan cermin mata untuk lihat jauh. Untuk dekat tak ada masalah. Tanpa cermin mata dia boleh nampak. Orang yang lagi satu kategori, bukan myopia, bukan rabun jauh, rabun yang dekat. Istilah ni mengelirukan. Saya panggil hyperopia. Kalau Inggeris senang, hyperopia dan myopia. Yang Melayu, rabun jauh dan rabun dekat. Orang yang rabun jauh, dekat nampak. Orang yang rabun dekat, jauh dan dekat pun nampak. Jadi macam mana nak bezakan? Sangat mengelirukan. Orang yang rabun rabun dekat tu, dia cermin mata dia plus. Cermin mata dia plus. Jadi dia boleh nampak. Masalahnya bila dia nak baca kanak-kanak macam ni, sebab dia plus, dia banyak menggunakan otot untuk fokus dan akhirnya dia mudah penat. Kanak-kanak yang kanak-kanak ni dia mudah penat. Jadi kanak-kanak yang jenis macam ni yang powernya tinggi lah. Kalau setaranya sedikit tak ada masalah. Tapi yang power tinggi, umpamanya macam 500 ke atas. Dia tak boleh baca lama-lama sebab dia stres bila dia baca lama-lama. Bukan salah dia.
salah mata tu tak pakai cermin mata. Tapi bila kita pakai cermin mata, kasih dia cermin mata, mata dia relax. Dia boleh baca, dia tengok jauh dan tak ada had bila nak berapa lama dia nak baca. Itu bezanya. Cataract hanya berlaku, ada sebagian cataract jarang-jarang berlaku pada kanak-kanak. Dilahirkan dengan cataract, kanak-kanak yang lepas dilahirkan umur 5, 6, 7 tahun ada cataract yang itu rare. Yang rare itu ada kaitan dengan development ataupun kelahiran. Tapi cataract yang kita masukkan secara umum ialah cataract yang biasanya berlaku pada orang-orang dewasa yang dahulunya mata mereka terang. Dan orang yang dewasa ini bila ada cataract biasanya lepas umur meningkat 50 tahun ke atas. Paling common 60 ke atas. Orang macam ni dia kadang-kadang jauh dia tak nampak tapi dekat nampak. Lebih pada dia tengok. Jadi kebanyakan orang tua-tua ni selagi dia boleh baca Quran dia tak hirau. Nak tengok siapa TV tak nampak pun tak apa. Walaupun kabur tak apa. Tapi yang penting mengaji. Tapi bila dah mengaji susah barulah dia pergi check doktor. Tengok-tengok ada cataract. Masa tu mengaji pun tak dapat, tengok doktor pun tak nampak. Itu cataract. Okey. Dan soalan doktor, berkenaan yang nombor 2 tu, ada potensi tak orang rabun ni dapat cataract? Jadi cataract yang dewasa ini dia berkaitan dengan umur kita. Jadi sama ada dia rabun tak rabun masa muda, kalau umurnya panjang dia akan bertemu dengan cataract, tak dapat lari. 60 tahun ke atas saya kata 90% ada cataract. Hanya tahap saja berbeza. Tahap saja berbeza. Kalau profesional dia rabun sikit dia dah risau, dia akan cari doktor. Tapi orang kampung bila dah tak kenal anak baru dia cari doktor. Mungkin akses dia susah ada. Kesedaran dia, dan satu lagi akses dia mungkin. Seperti mana doktor sebut tadi, saya pun baru tahu berkenaan dengan apa yang disebut oleh doktor. Begini rupanya. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan bagi pencerahan kepada soalan dikemukakan oleh saudara kita iaitu Muhammad Zubi Ismail berkenaan dengan 2 soalan, beza antara rabun dan cataract, dan rabun itu berpotensi tinggi tak untuk dapatkan cataract, dan jawapan doktor kata hampir 90% sebenarnya orang yang berumur akan dapat cataract. Okey, jadi kita apabila dah rasa berumur kena berhati-hatilah di mana kita berada untuk kita sentiasa sihat dan untuk kita jaga tubuh kita. Okey doktor, kita berbalik kepada isu yang doktor bicarakan tentang apa panggil diabetik retinopati. Berkenaan dengan ini ada soalan berkenaan daripada Fit Ramona. Okey, Fit Ramona bertanya, doktor, untuk pesakit diabetes apa vitamin yang perlu kami ambil? Okey, untuk mengelak benda ni. Sebenarnya vitamin bukan rawatan pada diabetes mata ke terlibat tak ada. Jadi saya susah nak syorkan. Kalau nak badan sihat makanlah vitamin, tapi lebih bagus daripada diet kita. Mungkin daripada sayur-sayuran, dari buah-buahan, itu sos vitamin yang paling baik lah. Kalau kita nak berjenis, vitamin ini bukan untuk mata, bukan khas saja untuk mata, untuk ke seluruh badan. Jadi kalau badan kita sihat, mata kita pun sihat. Tapi kalau rabun juga, walaupun kita makan macam mana banyak pun vitamin. Jadi cara yang bagus untuk dapat vitamin yang meluas, makanlah jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni. Jadi kulit buah-buahan ini yang penting, bukan isinya. Kalau kita makan anggur, kita makan isinya dan buang kulitnya, kita rugilah sebab vitaminnya melekat dekat kulit. Jadi kalau kita faham yang vitamin, warna tu yang melambangkan vitamin. Kalau orang tahu buang isi, makan kulit, lagi sihat pada orang yang makan isi dan buang kulit. Tapi janganlah makan kulit papaya sebab buahnya tu dah berwarna orange, tak payah makan kulit dia. Apple warna hijau, warna merah, di situ vitaminnya. Kalau makan isi dia tak ada apa-apa khasiat. Lagi sayur-sayuran yang hijau tu banyak kepada vitamin C, tapi yang berwarna itu ada provitamin yang lain yang tak ada kepada sayur-sayur yang berwarna hijau. Jadi kita pilihlah sayur berwarna-warni. Sekarang kobis pun ada yang warna ungu, bayam pun ada yang biru, salad pun begitu, tomato berwarna-warni,
cili Bangla, pilih yang berwarna-warna, berwarna-warni. Terung, makan terung isinya makan tapi kulitnya buang, rugi. Oh. Okey, alhamdulillah. Jadi Bagus. biji dia pun ada khasiat juga, biji anggur tu kunyah saja. Kalau boleh biji kurma tu kalau boleh gigit lagi bagus. Jadi janganlah pula makan biji durian. Okey. Itu saya terfikir tadi doktor sebut tadi berkenaan dengan kulit. Kulit ni banyak khasiatnya. Saya duk fikir kulit durian ni, durian dah lah mahal. Jadi rasa nak makan kulit durian. Itu jangan buat tabiat lah. Itu tabiat yang pelik. Kalau nak makan kulit durian, nak tanggung risiko boleh. Tapi jika nak lembut, kena blend dulu. Sama-sama nak makan. Tapi bukan tabiat lah orang panggil lah. Cuma seperti mana doktor sarankan tadi ialah macam apple. Kebiasaan kita kopek dulu kulitnya. Kita buang dulu kulit dia untuk kita makan. Sebenarnya khasiat tu banyak. Saya pun baru tahu untuk dalam konteks kita sekarang ni. Okey, banyak sebenarnya input bagi masyarakat kita sebenarnya yang di luar sana yang perlu kepada pendedahan begini. Okey doktor, kita teruskan lagi. Kalau ada soalan saya nak cerita sikit pasal satu hal pasal diabetes. Ada soalan nanti? Tak ada? Silakan. Ada tu, tak ada masalah. Nanti kita terus. Mengapa komplikasi pada mata sangat berluasa sekarang? Dulu masa zaman saya mula-mula belajar dulu, tak banyak orang yang komplain tak nampak buta oleh kencing manis. Kenapa yang sekarang ni berbeza? Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh teknologi rawatan diabetes sangat sophisticated sekarang. Pada zaman dahulu, orang yang ada kencing manis di mana ubat-ubat tak begitu canggih, tak begitu baik, kebanyakan mereka meninggal awal sebab komplikasi daripada diabetes. Dan antara komplikasi diabetes yang ketara ialah infection masa tu. Orang yang ada kencing manis mudah kena infection dan sebabkan antibiotik masa tu tidak begitu berkesan, ramai yang mati akibat infection. Kedua, komplikasi yang kepada jantung dan kepada mata, buah pinggang berlaku selepas mereka mengidap lebih kurang 10 tahun ke atas, 20 tahun. Dan pada zaman dulu, sebabkan rawatan tak begitu bagus, komplikasi ini tak dapat dilayan atau dirawat dengan begitu berkesan. Jadi kebanyakan mereka akan kalah kepada komplikasi ini. Buah pinggang akhirnya meninggal. Sakit serangan jantung akhirnya meninggal, stroke meninggal. Sebab orang zaman dahulu, zaman peringkat dulu selepas perang, orang mati awal di umur yang muda. Kebanyakan 50-40 tahun dah meninggal. Jadi tak sempat komplikasi kepada mata tu timbul. Sekarang ni orang yang ada kencing manis, dia boleh hidup sampai umur 80 tahun. Saya ada pesakit 80 tahun masih ada kencing manis. Padahal pada tahun sebelum perang, nak tengok orang kencing manis umur 50 tahun pun susah. Betul. Sebab mereka dah meninggal sebelum tu. Jadi sekarang disebabkan oleh mereka umur panjang, jadi kita bertemu dengan komplikasi pada jantung, pada otak, stroke, rabun, dan sebagainya. Jadi masalah bertambah disebabkan oleh orang yang kencing manis ini boleh hidup sama seperti orang tak ada kencing manis. Okey. Itu puncanya. Punca utamalah. Okey. Jadi seperti mana doktor sebut, sebenarnya dalam konteks saya sendiri pun takut juga apabila bicara tentang kesihatan ini. Kita takut dengan diri kita sendiri. Doktor, kita berbalik kepada pemakanan yang tersebut tadi. Apabila kita sebut tentang mata untuk jaga mata, maka pemakanan yang penting dan makanan yang paling utama untuk kita makan ialah makanan arnab. Makanan arnab betul. Jadi di sini mungkin doktor boleh kupas. Dia beritahu jika makan lobak merah setiap hari boleh kurangkan rabun. Betul tak doktor dalam isu ini? Okey. Bila kita sebut banyakkan orang bila kita sebut kesihatan mata, penjagaan mata, dia kaitkan kepada karotin. Karotin adalah pigmen yang ada kepada carrot, yang ada kepada papaya, warna orange tu, kerana cili sebagainya.
Dan keratin itu sebenarnya sebahagian daripada bahan yang digunakan untuk membuat kimia yang digunakan oleh retina. Ya. Jadi kalaulah kita makan tahap lebih pada yang kita perluan, tak ada kita perlu, dia tidak menyebabkan mata kita lebih terang dan sebagainya, ya. Nah, malah kalau kita makan papaya lebih ataupun carrot lebih dari biasa, kulit kita jadi kuning. Sebab kita kesan daripada makan carotenoid, jadi pucat dan kuning, ya, sebab pigment tu. Jadi bukan itu jawapannya untuk mensihatkan mata ataupun untuk memperbaiki mata kita. Kita makan macam biasa. Mungkin kalau makan carrot banyak-banyak, mungkin gigi lebih bagus macam gigi anak pun. Lagi kuat. Okey. Okey, jadi carrot sekarang ni, lobak merah ni bukan penentu lah. Jadi kita makan seperti biasa jugalah. Konsep dia kita makan seperti biasa. Maksudnya seperti mana doktor sebut tadi. Seperti mana kita makan sayuran dan buah-buahan yang sepatutnya kita makan untuk tubuh kita sebenarnya. Okey doktor, kita teruskan lagi dalam beberapa soalan agak menarik kupasan pada petang ini berkenaan dengan mata kita. Yang mana kita tidak melihat mata ini satu anugerah yang hebat daripada Allah SWT beri pada kita. Sampaikan kita kata tak apalah. Kalau rabun kita cari spek, kalau katarak kita tak tahu benda itu. Sampai kita terlupa bahawasanya rabun dan katarak itu hampir sama kita letak statusnya. Okey doktor, kita teruskan lagi. Ini ada persoalan agak menarik juga kalau tanya saya. Adakah benar mencabut gigi tu? Ada kaitan tak gigi ni dengan mata? Adakah benar mencabut gigi menyebabkan penglihatan mata jadi kabur? Okey, ini satu anggapan yang sangat common juga. Tiap-tiap pasien bila dah jumpa saya nak jumpa dentist boleh ke? Lepas jumpa saya. Apa janji ke? Lepas operasi cataract, boleh saya jumpa dentist? Okey. Tengok apa sebab nak jumpa dentist. Kalau baru buat operasi cataract, nak jumpa dentist sebab nak cabut gigi, takut mata-mata pun tercabut. Ya. Kita lepas operasi cataract kita perlu rehat, relax. Tahu dentist bila dicabut, saya ingat gigi satu bahagian yang sangat susah nak dicabut. Jadi kalau dia pegang kepala dia macam tu, dia matanya baru buat operasi, saya takut nanti mata tu akan dikeroyok oleh doktor dentist, menyebabkan mungkin masalah. Kalau boleh jangan buat benda yang fizikal macam itu yang boleh memudaratkan. Sama seperti macam pergi jogging jugalah bahayanya, ya, selepas operation. Jadi okey, itu satu. Kedua, adakah sakit gigi boleh sampai ke mata? Okey, ada benar dan tak benar lah. Yang benarnya begini, gigi sama mata, kawasan mata, dia ada share satu cabang urat saraf. Okey, urat saraf ini dia satu cabang. Jadi urat yang datang pada cabang yang sama, kita boleh mengalami kesakitan di dua tempat di mana cabang itu pergi. Jadi kalau ada satu cabang yang apa panggil, yang utama tu sebelum dia jadi dua kan. Jadi satu pergi ke gigi, satu pergi ke kelopak bahagian mata, kulit mata ni. Ya. Jadi dua-dua bila sakit gigi, cabang yang lagi satu boleh bawa perasaan itu ibaratkan dia datang pada mata. Jadi kan apa-apa salah mata, gigi tu sakit disebabkan oleh dia share saraf tu. Jadi apa yang dirasai oleh gigi ibaratkan boleh dirasa oleh kawasan mata di mana urat itu berfungsi. Okay? Jadi bukan penyakit itu boleh dibawa ke mata daripada gigi ataupun daripada gigi ke mata. Ya. Perasaan boleh berlaku. Okey, jadi konsep cabut gigi menyebabkan penglihatan kabur ni bukanlah, melainkan jika doktor takut memudaratkan mata, sakitnya mata dan sebagainya. Mata semua bagai. Cuma pastikanlah
ketika cabut gigi tu jangan tersilap cabut mata. Itu memang kabur betul. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab apa yang dibicarakan, sebab ini adalah satu kebiasaan orang akan tanya pada doktor-doktor berkenaan dengan cabut gigi mata, sebab dia satu kepala kan. Okey. Okey doktor, alhamdulillah. Terima kasih di atas jawapan doktor. Doktor, ini satu soalan yang agak menarik. Doktor sebut tadi faktor umur. Ini ada dibicarakan. Nenek saya umur 85 tahun. Kelihatan makin kabur disebabkan selaput mata yang tebal. Bolehkah dia jalani operate katarak, dan adakah operate tersebut sesuai dengan umur dia sekarang? Okey. Okey, kalau seorang itu mengalami katarak, tak kisah berapa umurnya, kena buat kalau nak melihat balik. Hanya halangannya berkaitan dengan kesihatan. Ada nenek tak boleh baring langsung. Yang kalau tak boleh baring, langsung tak boleh buat apa-apa, sebab masa operation kita tak beri, kita baring. Ada pasien yang tak boleh baring. Dia kena sandar. Kotak dia semput. Dia kata kalau semput tu daripada jantung, kita rawat dulu. Kalau semput tu daripada paru-paru, tengok dulu sama ada boleh dirawat, boleh di-improve. Selagi dia tak boleh terlentang, kita tak boleh buat operation. Fakta umur tak ada masalah. Kalau dia sihat, boleh buat. Ya, boleh buat. Jadi bukan umur yang menyebabkan kita nak tak nak. Okey. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjawab. Jadi jika umur 85 ni masih sihat, maka boleh berjumpa dengan doktor pakar. InsyaAllah Dr. Alia sendiri pun ada untuk membantu, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita teruskan lagi beberapa soalan yang agak menarik kat sini. Okey, ini daripada Muhammad Nafi berkenaan dengan, kita tengok dengan situasi sekarang ni, gadget telah menjadi tempat utama dalam kalangan anak-anak dan remaja kita sekarang disebabkan IR 4.0. Jadi soalan dia, adakah menonton TV dalam jarak yang dekat akan merosakkan mata? Saya nak tambah sikit. Sekarang ini kita bukan TV sahaja, dengan telefonnya ni ada, dengan pelbagai gadget. Sekarang ni kita pun dah pakai pembelajaran melalui smartphone, semua bagai pembelajaran online. Apa pandangan doktor dalam isu ni? Okey, pertama tentang penggunaan gadget ya. Kebelakang ini banyak penulisan komen tentang efek apa itu electromagnetic wave yang timbul daripada skrin TV ke mata kita. Ya, ada orang mengatakan menyebabkan kanser dan sebagainya. Tapi ini satu fenomena yang baru, kesan seperti kanser. Pada saya belum ada kajian yang dibuat, mungkin terlalu singkat nak buat sekarang ni. Mungkin kesannya mungkin lagi 10 tahun, 20 tahun mungkin kita akan tahu. Tapi setakat ini banyak orang membuat spekulasi yang bahawa pancaran sinar daripada skrin TV, gadget itu boleh memudaratkan retina, boleh menyebabkan katarak dan sebagainya. Tapi payah kita nak buktikan setakat ini. Belum ada bukti yang kukuh. Walaupun ada doktor-doktor menyarankan brain cancer dan sebagainya. Tapi saya pun juga banyak mendapat ulasan daripada ibu bapa supaya beritahu yang itu kepada anak-anak mereka supaya mereka tidak menggunakan gadget. Jadi saya ni jadi macam Pak Jahat. Saya nak subahat dengan mak bapak mengatakan kalau gunakan ni mata rosak. Jadi saya tak ada bukti nak kata macam tu, dan saya pun tak nak menipu. Buat cara lain lah kalau nak cakap tamu ni. Janganlah kata rosak mata. Katalah lalai sangat bila nak belajar. Nak jadi pandai janganlah buat benda yang melalaikan. Kalau baca buku tak apa. Ini handphone tak berhenti kan. Jadi itu kedua, kalau kita tertumpu sangat dengan gadget, especially kanak-kanak okey, ada study dulu yang mengatakan kanak-kanak yang kuat belajar, dia akhirnya dapat pakai cermata tebal jenis labun jauh. Jadi itulah saya tengokkan, kalau kita bandingkan kanak-kanak Melayu dengan Cina, kanak-kanak Melayu tak banyak pakai cermin mata, tapi Cina sebelum masuk sekolah menengah dah pakai tebal-tebal macam profesor.
Jadi yang ini saya bayangkan mungkin ini jenis yang suka membaca dan menyebabkan power myopianya meningkat dengan cepat. Ada macam tu. Ya. Di negeri China dia buat study memang bukan di China, dia banyak buat di Singapura. Di negeri China tak banyak yang pakai cermin sebenarnya. Di Singapura dan China yang luar pada China ni yang banyak pakai cermin. Profesor-profesor macam ni. Jadi mungkin ada kaitan dengan tabiat mak mendesak suruh baca sampai cermin mata jadi macam cermin mata profesor. Tapi kanak-kanak Melayu ada yang kuat belajar tu, boleh tengok ada pakai cermin mata tapi tak sekerap mungkin Melayu, tak mau baca banyak-banyak. Main gadget boleh tapi main baca tak nak. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab apa yang ditanya oleh Muhammad Hanafi berkenaan dengan menonton TV dalam jarak dekat merosakkan mata, seperti mana yang telah diberi jawapan. Okey, pasal menonton TV dengan dekat ya. Kalaulah ada anak-anak yang buat macam ni, cek mata. Kenapa dia pergi dekat? Sebab dia rabun. Ya. Kalau kita pakai mata yang sesuai, dia tak perlu pergi dekat. Dia dah nampak dari jauh. Jadi kalau kanak-kanak tengok apa dekat, TV dekat, mungkin bukan salah dia. Dia nak tengok tak terang. Jadi dia kena rapat. Ya. Jadi kalau ada keadaan macam tu di kanak-kanak, pertama sekali bawa ke doktor ataupun optician, cek sama ada ia memerlukan cermin mata. Itu yang pertama. Jangan salahkan dia. Dia dah dia nak tengok TV, kita tarik ke belakang, dia tak nampak ke depan balik. Jadi macam tak over lah. Dah pakai cermin mata, barulah dia duduk jauh nampak. Ya, itu pertama kali kita kena cek lah. Jangan marah pula tu. Okey. Alhamdulillah. Kasihan kat anak-anak nak tengok orang panggil Ultraman daripada kecil tu pun dah besar dah kan, pun masih tak nampak lagi. Jadi kena bawa lah jumpa pakar yang berada berdekatan dengan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey doktor. Saya cuba tengok soalan-soalan jika masih ada tertinggal. Okey, alhamdulillah. Saya rasa semua telah dijawab dengan sempurna oleh doktor berkenaan dengan soalan-soalan yang dikemukakan oleh keseluruhan. Mungkin ada satu tertinggal. Ada satu lagi, itu doktor, katarak boleh disembuhkan dengan ubat? Ini satu pertanyaan yang menarik. Sebab kita sekarang ni, minta maaf doktor, kita sekarang ni kita nampak ada satu lagi perubatan moden, yang kedua perubatan tradisional. Kita nampak katarak pun boleh disembuhkan dengan perubatan tradisional ataupun perubatan moden. Adakah boleh disembuhkan dengan ubat itu sendiri? Nasib baik tak boleh, Ustaz. Katarak ialah satu-satu rawatan yang sangat berluasa dan banyak doktor-doktor dia survive sebab katarak. Kalau katarak dia boleh dirawat dengan ubat-ubatan, maknanya doktor-doktor yang buka klinik tu tak ada bahan nak buat apa-apa pun. Katarak tu tak ada. Katarak lah yang condition yang utama yang dirawat oleh doktor. Jadi itulah lumayannya pendapatan doktor mata dengan melalui pembedahan katarak. Jadi saya pun berharap adalah ubat yang boleh. Kalau tak, saya tak boleh operate. Saya tak boleh operate, duit pun tak masuk, hospital pun masuk kurang. Jadi nasib baik belum ada lagi saya. Kalau ada pun doktor tak akan kasih tahu. Doktor tak bagi tahu Saya tak kasih tahu. Saya tak akan kasih patient tu. Okey, doktor kalau tahu pun saya yang orang pertama nak tahu. Mungkin saya nak supply ubat tu sendiri. Okey, alhamdulillah doktor. Di atas penerangan berkenaan dengan beberapa soalan yang dikemukakan oleh para pendengar pada petang ini. Tajuk mata ini sebenarnya saya nampak sangat dinamik untuk diceritakan di pelbagai peringkat sebenarnya, daripada anak-anak muda dan seterusnya, dewasa dan sampai menganjak umur dewasa dan hingga warga emas kan. Seperti mana tadi ada pertanyaan daripada umur 85, bagaimana untuk dia handle dengan katarak itu sendiri. InsyaAllah, alhamdulillah, saya rasa perbincangan pada petang ini menemui penghujungnya. InsyaAllah ada masa lagi kita akan jemput lagi doktor. Sangat menarik. Ini baru tajuk berkenaan dengan satu fokus sahaja. Diabetes dengan mata kita macam mana, ada kaitan. Alhamdulillah. Mungkin pada segmen yang terakhir ni mungkin ada doktor ada pesanan
kepada di luar sana sempena Ramadan ke ataupun penjaga mata ke, macam mana, insyaAllah dipersilakan Doktor untuk pesanan yang terakhir. Okey, sebab tajuk utama yang saya bincangkan ialah pasal diabetes. Jadi saya nak nasihatkan pada pesakit ya. Cara kita boleh melewatkan komplikasi diabetes terhadap retina ialah dengan kawalan gula yang bagus. Selain pada kawalan gula, kita kena kawal kolesterol kita kena kawal tekanan darah kita. Kalau kita ada high blood pressure, kita kena rawat. Kalau kolesterol kita terlalu tinggi pun kena rawat. Sebab ini adalah faktor-faktor yang boleh menambah mudaratkan lagi komplikasi kepada retina. Kedua, orang yang dah sah ada kencing manis, jangan abaikan mata. Walau macam mana bagus pun kawalan kita, kontrol gula kita tak dapat nak elakkan komplikasi. Komplikasi tetap akan berlaku. Hanya mungkin kita lewatkan saja. Sebab apa komplikasi yang berlaku pada mata bukan sebab sama ada kita kawal tak kawal. Itu disebabkan oleh berapa lama kita sudah mengidap kencing manis. Kalaulah 20 tahun, 30 tahun memang tak dapat nak dielakkan. Bezanya orang yang mengawal, komplikasinya itu mungkin di tahap yang sederhana ataupun tidak kuat berbanding dengan orang yang tidak mengawal langsung, tidak pantang tentang makan dan sebagainya. Orang yang sebegini, dia akan menemu komplikasi ini dengan lebih awal dan dengan lebih teruk berbanding dengan orang yang mengawal gula mereka. Jadi itu yang penting kawalan, walaupun macam mana pun kita kena periksa mata. Lagi satu, ingat orang yang ada komplikasi diabetes kepada mata, dia tak sakit. Dia tak rasa sakit apa. Kadang-kadang dia kabur sikit-sikit. Tetapi dia tidak tahu apa yang berlaku di dalam matanya. Jadi untuk mengelakkan kerosakan yang tidak disangka-sangka, elok berjumpa dengan doktor secara regular. Kalau tidak setahun, 6 bulan sekali, setahun sekali pun. Itu bergantung kepada berapa lama kita mengidap. Kalau kita dah mengidap 20 tahun dah, mungkin 6 bulan sekali lebih baik daripada setahun sekali. Kalau kita baru mengidap setahun, mungkin tak jumpa setahun pun tak apa. Tiap-tiap tahun tengok sekali siapa. Ya. Okey Ustaz ya. Okey. Okay, Alhamdulillah, terima kasih di atas pesanan terakhir Doktor dalam segmen ini. Dan saya rasa input yang diberikan pada petang ini berkenaan dengan kesihatan mata kita dan diabetes, terutamanya diabetes, sebenarnya membuka ruang yang sangat besar untuk kita faham tentang kesihatan kita. Dan Alhamdulillah, siri-siri kesihatan kita akan cuba bawa dari masa ke masa, dan kita ingin menjadikan kesihatan ini adalah tanggungjawab kita, dan kesedaran tentang kesihatan adalah merupakan satu perkara yang perlu diangkat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada yang berbahagia Doktor di atas kupasan yang agak menarik pada petang ini, dan kita harapkan lepas ni jika ada jemputan lagi, Doktor boleh bersama-sama berkongsi rasa. Kami sebenarnya excited nak tahu seperti mana Doktor sebut tentang buah-buahan tak perlu dikopik dah selepas ni, makan je, basuh makan. Lepas ni kalau nak beli durian pun sama juga kan. Jangan sesekali kopik makan terus kan. Tapi itu bukan tabiat lah seperti yang saya sebut tadi. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada siri-siri yang seterusnya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kekurangan itu datang daripada Allah, disandarkan pada diri kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat Terima kasih Ustaz.